beri mic ni kepada Ustaz untuk memulakan persoalan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, habibina maulana qudwatina uswatina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, yang kita muliakan saudara pengurusi majlis kita pada malam ini, yang baru sebentar tadi memberikan ucapan haluan, yang kita kasihi seluruh sah kepimpinan ahli jawatan kuasa Masjid Anak Ikan Tiu Negeri Terengganu, para imam, para bilal, hadirin hadirat, tetamu Allah semua, kita panjatkan syukur banyak-banyak kepada Allah. Sekali lagi kita diizinkan Allah malam ini berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan diberkati, mudah-mudahan dirahmati. Semoga apa yang kita lakukan ini terhitung sebagai amal soleh yang akan ditulis dalam buku amalan kita, insya-Allah memberi kebaikan bagi hidup kita di dunia ini. Dan kita harapkan sangat setiap amal kita ini menjadi harta yang bernilai untuk kita bawa ketika kita dipanggil bertemu Allah beramai-ramai di yaumul mahsyar nanti, insya-Allah. Jadi untuk ceramah jemputan, saya akan tazkirah dulu lebih kurang setengah jam atau lebih, dan selebihnya untuk menjawab soalan. Siapa yang nak bertanya soalan boleh lagi tulis dan sampaikan soalan itu ke hadapan. Sebaik-baik soalan ialah yang orang lain boleh tumpang manfaat jawapannya. An Abdullah ibn al-Amr al-As radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu fit ta'ami idza qurriba ilaihi Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar bismillah, atau kama qala, rawahu Ibnu Sunni. Dalam sebuah hadis yang riwayatkan daripada sahabat yang bernama Abdullah bin Amrin al-As radhiyallahu anhuma daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi berkata pada makanan ketika didekatkan makanan itu kepadanya, Allahumma barik lana, ya Allah ya Tuhan kami, berkatkanlah bagi kami fima razaqtana, pada barang yang kamu rezekikan akan kami, wa qina azabannar, dan peliharalah kami daripada azab api neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Sunni, dan ada juga diriwayatkan dengan lafaz yang berlainan sedikit oleh Imam Ad-Darqutni. Baik, Nabi sebut dalam sebuah hadis, dia orang ceritalah, katanya Abdullah bin Amrin, Nabi ni bila orang ambil makanan, orang letak dekat dia, maknanya nak suruh makan lah. Kalau kita duduk di rumah kau, bini kita akak buah nasi depan. Kalau kita pergi kedai kau, orang mari atas nasi goreng meja. Nabi kata ni yaqulu fit ta'am, Nabi berkata pada hidangan, pada makanan. Masa mana dia kata? Ketika qurriba ilaihi, dibawalah makanan itu di hadapan Nabi. Kalau kita sekarang ni macam tadilah, bila duduk nampak makanan yang kita nak makan, Nabi kata gua mana? Nabi kata Allahumma barik lana. Nombor satu nak terang di sini ialah bahwasanya Nabi SAW adalah manusia. Kerana banyak fitnah di zaman dahulu mengatakan Nabi ni macam-macam. Di antaranya orang-orang Yahudi dikatakan Nabi ini anak Tuhan, Nabi Uzair anak Tuhan. Di antaranya orang Kristian, dia kata Nabi Isa anak Tuhan. Benda ni salah. Bila sebut Nabi dan Rasul ni manusia. Dalam surah Al-Kahfi, surah yang kontroversi sehari dua ni,
Nampak? Kul innama ana basyarun. Wahai Nabi, Allah turun ayat ini, katakanlah hanya sungguhnya aku ini basyarun mislukum, seperti kamu. Wahai Muhammad, beritahu kepada manusia bahwasanya Nabi itu bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, bukan malaikat, bukan jin, bukan makhluk pelik. Kul innama ana basyarum mislukum. Katakan bagi mereka itu, aku ni nabi-nabi, bukan aku saja, sekalian nabi, sekalian rasul, basyarun, ialah manusia. Kita ni Bashar, nampak? Bashar. Bukan Bashar presiden Rusia, bukan, tu nama. Bashar bahasa Arab, Melayunya manusia lah. Pasal dia ada 3 makhluk hebat Tuhan cipta: manusia, malaikat, jin. Banyak makhluk Tuhan cipta, tapi antara yang hebat 3 ni: manusia, malaikat, jin. Malaikat semuanya beriman kepada Allah. Jin, ada jin kafir, ada jin Islam, sebagaimana manusia. Nampak? Sebab tu dia ada manusia, ada masuk syurga, ada masuk neraka. Maka jin kita juga, jin kafir masuk neraka, jin yang beriman, jin Islam masuk syurga. Tapi bukanlah Nabi ni manusia biasa, cuma Nabi manusia seperti kita. Ana basyarum mislukum, aku adalah manusia mislukum, seperti kamu. Kat mana seperti itu? A'radul basyariyah, tabiat manusia itu sama. Kita makan, Nabi makan tu panggil a'rad, perangai manusia. Kalau tiang api tak makan. Nampak? Nampak? Kita makan, Nabi makan, kerana Nabi macam kita manusia. Ana basyarum mislukum. Nampak? Kita berkahwin, Nabi kahwin tak? Itu panggil mislukum. Aku manusia, perangai seperti kamu, tabiat. Kita berniaga, Nabi berniaga, ikut pak saudara dia. Kita sakit, Nabi sakit. Cuma Nabi bila dia sakit 2 kali ganda. Sebut dalam kitab-kitab hadis, Allah bila beri Nabi sakit, dia akan rasa 2 kali ganda sakit. Kalau kita sakit gigi, sakit dah tak? Nabi kalau sakit gigi 2 kali ganda. Kerana apa? Kerana dia kan terpilih. Allah sayang dia. Bila sayang, rohaknya lebih, susahnya lebih. Kita kalau sayang ke orang, senangnya lebih, kita beri mewah. Allah bila sayang sangat, dia beri susah lebih. Batu Nabi sebut dalam hadis yang lain, asyadul bala al-anbiya, yang paling banyak turun bala nabi-nabi. Nabi minum air, kita minum air. Nabi bernikah, kita menikah. Nabi berjalan, kita berjalan. Nabi buat rumah, kita buat rumah. Pasal apa? Ana basyarun, aku basyar seperti kamu. Sebab itulah Nabi Adam tok nyang kita digelar sebagai Abul Bashar, bapa segala manusia. Abu bapak lah, Bashar tu manusia. Tak, bapa segala manusia. Nabi Ibrahim Abul Anbiya, bapa segala nabi. Tok nyang kita Nabi Adam. Orang setiwa ni asal mana? Nabi Adam ke buluh betung? Nabi ke ada dari jin sini. Nampak? Daripada Nabi Adam. Nabi Adam dari apa? Dari tanah. Itu sejarah kita. Kalau kita mengaji sejarah bagus, tahu asal usul. Budak-budak muda ni lama dia tak tahu sejarah. Sebab tu dia tak reti, dia bercakap tadi ngarut-ngabang tadi. Bukan sejarah tanah air saja, sejarah diri kita lebih mustahak. Kita asal dari mana? Nabi ke siapa? Turunan kok mana? Siapa yang mula-mula? Asal Nabi Adam daripada mana? Nama isteri Nabi Adam tok nyang kita, siapa dia? Ada orang tak tahu. Orang yang mementingkan pengetahuan tentang nasab, dia akan tulis nasab dia. Beratus-ratus nasab. 40 lapis tok nyang dia tahu. Kita kena balik budak-budak lah ni, nama toki dia tak kenal. Dia takat ayah, betul tak? Ada orang boleh bilang sampai 7 lapis, 8 lapis, lepas tu dah ingat, okey lagi. Ada budak
Toki dia tak tahu. Kata mu Toki nama benda. Toki ya tak pasti nama, tapi orang panggil Jong, orang panggil Jong, ingat gitu. Faham? Toki dah, baru 2 lapis dah ingat dah. Mak, bila kita tak ingat, maka kita tidak ada rasa cinta kepada nasab keturunan kita. Faham? Sebab tu kita tak tahu sejarah Malaysia, kita tak sayang pada bumi Malaysia. Bila dah tak sayang pada bumi tanah Melayu ini, kita tak rasa kesal orang nak ambil tanah air kita. Betul tak? Maka Nabi kata bila dia makan, dia hidangkan makanan, dia berdoa. Nak khabar sini, jangan tinggal berdoa. Nak, doa semua. Nak, kerana doa itu senjata kita. Jauh di Gaza perang. Kena bunuh, kena tembak di kereta kebal, kena tembak di machine gun dan sebagainya. Kita nak pergi jauh. Nak, kalau ada tiket kapal terbang, BT tak lepas. Nak, tiket mahal. Nak, ada BT nak beli tiket, keberanian pula tak ada. Ada keberanian, orang tak benar masuk nak perang. Nak, maka kita ada senjata mana? Doa lah semua untuk kemenangan umat Islam, doa untuk kehancuran musuh-musuh Allah. Betul tak? Payah apa duduk setiu boleh duduk, anak ikan boleh berdoa, duduk di jetih boleh berdoa. Siapa doa kita? Doa ni astajib lakum, mu berdoa lah. Orang setiu doa untuk kemenangan Islam, Allah akan perkenan. Tapi Allah perkenan bukan cara kita, cara Allah. Nampak? Dengan hikmah yang dia atur. Jadi doalah dalam segenap hal. Kita nak turun bangun tidur doa. Bangun tidur doa, Nabi ajar dah kan? Nah, puji Allah. Nah, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita bangun tu kita kata benda, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku semalam dimatikan di dalam tidur, dan kepada Allah kita semua akan kembali. Apa? Supaya kita tak putus hubungan dengan Allah. Nah, sambung lama. Biar ada sambung lama. Macam kita dengan telefon, tak putus prepaid. Tinggal 2 sen sambung, kredit baru 5 riyal sambung. Tinggal 2 riyal kita sambung pula 30 riyal. Apa kalau putus? Tak ada lain, rohok sangat. Faham? Tak boleh nak tengok TikTok, tak boleh nak apa, tak boleh nak WhatsApp, tak. Sambung lah, 3 riyal. Kita dengan Allah lebih pada tu lagi, jangan boleh putus. 5 kali sehari dengan salat, lepas pada salat dengan zikir, lepas pada zikir dengan doa. Nak, dalam naik motor nak pergi Terengganu pun kita berzikir. Nak berhenti kat api lak pun kita baca doa di Sungai Tong. Nak, berdoa sama. Doa ni minta lah. Garanti Tuhan makbul, garanti. Tahu di mana garanti? Tu ayat astajib lakum. Tu sukung kan tu. Tu asal. Kalimah tu dia kena bagi dapang. Astajibu, astafilu, astajibu. Dia ada bagi damah tu. Tapi dalam ayat Quran ni astajib, mati dengan sukun. Betul tak? Apa makna? Kalau mati dengan sukun, duduk pada tempat jawab, maknanya mesti aku perkenankan. Faham lagi? Doa. Kita turun rumah berdoa. Lakah kaki nak naik arazek, bismillah, Allahumma sallimna. Contoh, dengan nama Allah berilah keselamatan kepada aku. Kan mudah kan tu. Bukan kena baca Yasin 7 kali baru boleh start motor. Geng kawan tu nak pergi kerja. Faham? Kol melah tak ludah lagi. Pendek je. Doa ni pendek. Tengah hari nak makan baca doa. Habis mayang zuhur baca doa. Pendek-pendek tak apa dah. Kerana apa? Allah nak dengar kita minta dengan dia. Pasal apa? Pasal dia sangat kaya. Orang kaya, hak jenis pemurah, jangan hak berdekut baik nak mampu. Hak jenis pemurah, dia suka tak kalau orang miskin minta bantuan? Dia suka tak kalau orang minta tolong? Apa? Pasal dia nak khabar dia kaya, dia boleh tolong. Faham lagi? Maka Allah ni ghaniyun anil alamin, lebih kaya daripada alam ini. Sebab tu siapa kerja dengan Allah, laki puang setiu besuk, kerja dengan Allah, Allah bayar tak ada bayar murah. Yang bayar murah kita kerja dengan kerajaan. Kerana kerajaan tu manusia.
Allah sebut dalam Quran, ya ayuhan nas antumul fuqara, wahai manusia mu semua papa ke tanah belaka, basak terai belaka, tak usah nak gong lah. Yang kaya Allah, ghaniyun 'anil alamin. Allah dia yang kaya mengatasi alam ini. Nah, sebab tu Nabi sebut dalam hadis, man qala subhanallah tamlaul mizan yaumal qiyamah. Siapa kata sekali saja subhanallah, Allah akan jadi pahala sepenuh timbangan neraca pada hari kiamat. Wa man qala subhanallah walhamdulillah tamla'ani. Siapa kata dua patah subhanallah alhamdulillah, dua neraca penuh pada hari kiamat. Dalam Sahih Ibnu Hibban, neracanya besarnya sini sampai ujung langit. Nah, ada kaya pasal apa? Kerja dengan syarikat kaya, gaji besar. Kerja dengan syarikat basak, gaji kecil. Atas dunia ni pun beza dah. Nah, nama jawatan khani belaka, tapi syarikat basak dengan syarikat kaya lain. Nah, anak orang tu khani, anak orang ni khani juga, tapi anak orang tu 500 je gaji. Anak orang tu khani 5,000. Ada tak? Khani belaka. Jadi mak dia tak puas hati dah. Anak dia mau paling 5,000 khani. Anak kita ni khani juga dah. Anak 500. Dah anak muda Petronas. Oh padahal lah 5,000. Dah anak cik, kilai budu. Oh gila budu 500 je dah. Faham? Jadi kerja dengan Allah tak susah. Mu zikir pagi, zikir petang, zikir pendek, zikir banyak, baca Quran sepatah, patah, 2 patah, 3 patah, Allah bayar. Bila Allah bayar, tak ada murah. Faham lagi? Dia bukan syarikat cak ayam. Faham lagi? Bila Allah bayar, tak ada murah. Man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah. Nabi kata dah, barang siapa baca Quran sepatah saja, tak satu huruf saja. Pasal dia sibuk sangat. Sibuk sangat. Tak dah nak baca panjang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nun. Sadaqallahul azim. Bau. Faham? Nun sepatah je. Siapa baca sepatah saja, falahul hasanah. Dia akan dapat satu pahala. Al hasanah bi asyri amsalihah. Satu pahala akan diganda 10. Allahu Rabbi. Orang yang baca bismillahirrahmanirrahim nak turun tangga rumah, faham? Dia akan dapat 190 pahala. Orang yang baca Fatihah lepas garik atau lepas isya, atau nak pergi muka Fatihah dulu sekali belum naik atas motor ke laut, faham? Dia akan dapat 1560 pahala. Kerana Fatihah ada 156 huruf kali 10, 1560. Kaya tak? Tapi Allah tak bayarlah cash dalam dunia. Kalau bayar cash 1560 Fatihah, ngisyak ngaji. Jarum duk tekak ni subhanallah. Faham lagi? Ngisyak dadah ngaji, dak tu beri rumah. Faham? Oleh kerana bayar akhirat, kita tak berapa minat. Faham lagi? Kulikal insan ajal, dijadikan manusia itu default settingnya jenis gaduh. Nak derah. Lepas tu kita semangat kerja dunia ni, tu tak? Pasal gaji derah, gaji bulan. Duduk anak ikan gaus mi Sungai Tong. Duduk Sungai Tong bawa lori tang ngesing. Duduk Ganung pasar Mozek Kuala Berang. Duduk Kuala Berang gaus mi ke Mamang. Faham? Merah muka-muka macam beruk, nak bakar muka-muka. Nak cari 60 riyal. Apa? Semangat. Bayar bulan. Faham? Tak apa tak semangat dengan Allah. Bayar akhirat. Faham? Tak minat mana kita. Betul tak? Dah ni ramai orang ni mari. Tak ada kerja. Faham? Cu ada kerja. Tak hari tau. Faham? Ngaku-aku tak hari. Iza qurriba ilaihi, apabila dibawa makanan di hadapan Nabi, Nabi segera berkata Allahumma. Sama kita dengan Allahumma. Allah Tuhan kita. Nama bagi Allah, nama bagi Tuhan yang wajib ada, zat yang wajib ada, yang mukhalafatuhu lil hawadis, yang khalaqas samawati wal ard. Faham? Apa makna Allahumma? Wahai Tuhan kami. Wahai Tuhan kami. Nabi kata kena, Allahumma barik lana. Ya Allah, ya Tuhan kami, barik lana.
Barik lana terjemah bahasa Melayu, berkatilah bagi kami daripada perkataan barakah. Kita dah panggil kan barakah. Bahasa Arab barakah. Kalau Melayu berkat. Dia kat orang berkat-berkat sekarang. Berkat tu Melayu dah. Asal Arab barakah. Barakatun marbutah, barakatun. Ni barakah ni banyak kita sebut dalam kehidupan kita. Dalam doa tasyahud ada, dalam tasyahud awal, tasyahud akhir. At-tahiyatul mubarakah. At-tahiyatul mubarakah. Segala kehormatan itu bagi Allah yang sangat berkat. Betul tak? Apa makna berkat? Kita nak berkat, Nabi minta doa agar makanan kita berkat. Berkat ni ziyadatul khair. Ingat tu. Kaki orang tanya kita, Syekh, nampak? Tengok kita sebeh apa, beribu-ribu sehari. Berkat tu benda makna? Sudah kerja kita tak tahu. Faham? Berkat tu benda makna ziyadatul khair, bertambah kebajikan. Faham tak lagi? Maknanya hal-hal akhirat kita bertambah. Jadi kalau orang kata gaji orang tu berkat tak berkat, boleh tahu mana? Tengok diri dia. Banyak dia ke arah akhirat setelah dia dapat kerja di situ. Banyak menunjukkan gaji dia berkat. Batu orang kerja postman 3 kali pergi Mekah. Faham? Postman berapa nak gaji 2,000 kerja dia anjing berapa kali. Faham lagi kata surat rumah Cina. Tapi 3 kali dia gaji. Pasal apa? Walaupun gaji 2,000 sebulan, ziyadatul khair, ada berkat. Makna ke arah akhirat itu semakin mudah. Itu tanda berkat. Kita Melayu pelik, berkat ni boleh gaji banyak. Berkatnya anak moh, 3 beradik berkat. Berkat mana pula? Dia 4,000 gaji. Hei, tu bukan berkat, tu pitih banyak. Faham tak? Kalau pitih banyak berkat, tokai Cina berkat, tokai judi. Faham? Pitih banyak bukan ziyadatul khair. Apa? Maknanya amalul akhirah, segala amal-amal akhirat bertambah ziyadah. Kalau kita kerja, setelah kita bekerja, kita jadi banyak dah benda akhirat. Setelah kita berniaga, start berniaga ni, banyak dah aku boleh sedekah kat orang. Itu tanda keberkatan. Ni gaji 3-4 ribu, kedekut nak mampu. Bermakna sial, tidak berkat. Faham lagi? Amal orang piti banyak, kedekut. Tak usah kata nak wi kemung, adik-beradik dia dah wi. Kalau orang yang paling kedekut, dia bukan sayang harta dia, harta kita dia tolong kedekut. Faham? Tak usah harta dia. Faham? Tu raja kedekut nampak? Tu bapa Allah Haji Bakir tu. Bukan pitih dia, pitih kita. Dia tengok kita nak wi kat orang, dia kata, wi benda kat orang. Sipang kita cari susah-susah sipang. Harta orang lain dia nak tolong kedekut. Betul tak? Ada orang gitu? Ada. Tiu ada seekor 2 pilak amal. Kalau ramai acur dunia. Besuk ada 2-3 ekor gitu. Teranu ramai sikit ada orang ramai. Faham? Perangai huduh. Siapa kedekut tak kira. Faham? Mu Tok Bilal, Tok Syia, ustaz, Tok Guru, sui. Al-bakhilu ba'idun minallah. Orang kedekut jauh daripada Allah. Dia kata ada orang nak mengajar seorang ustaz masjid kita, tapi orang kedekut jangan ajar. Seorang ajar sui. Kalau tok guru, tapi tok guru tidak kedekut. Kalau ada tok guru ilmu banyak, tapi kedekut nak mampu, tak usah panggil yang ngajar. Majar. Faham lagi? Bakhidun minallah, ba'idu minallah, orang yang kedekut jauh dari Allah, wa ba'idu minannah, jauh dari manusia, wa ba'idu minal jannah, jauh daripada syurga, wa qaribun ilan nar, dekat dengan neraka. Apa? Itu jangan sayang kita. Kalau kita duk ngatik dah kedekut, asal ngatik mu ambil sebeh tu mu jerut kok. Nampak tak? Kerana apa? Kerana Nabi tunjuk contoh.
Nah, akhlak mulia itu pemurah. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya sungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak mulia itu ialah murah. Jangan kira. Oh, kalau orang kedekut dia jual kedai ruci, cucu dia nak beli biskut timbang. Padahal nak beli cucu dia. Toki kedai ruci. Cucu mari laki, biskut jagung 2 sen, timbang datang. Timbang biskut. Cucu nak beli, timbang. Lebih 2 keping ambil mula. Kalau bala. Cucumu kata, pak dia nak mau darah daging. Timbang kau apa? Winger teng-teng. Ambil teng-teng. Pasal lari sini sebulan. Tahu tak? Oh timbang. Buh mulan. Ingat niaga biar lebih kat orang. Faham? Hak timbang betul tu sekilo perniagaan. Iwadong dia panggil. Mubui aku bui. Nak? Balik modal. Nak? Hak lebih 2 keping tu orang panggil bagian akhirat sedekah. Timbang dah ikan anak ikan selayang sekilo 11 ekor boleh. Nah, ambil seekor kek hadiah seekor lagi. Faham lagi? Hak tu akhirat kita ui korang. Faham lagi? Jangan sayang. Ni tengok orang lebar nyanda di sejik duk lubuk janggut macam tu kenali kedaku nak mampu. Faham lagi? Nampak tak? Tapi bukan anak ikan lah, orang gutung. Bagi berkat. Tak kira kerja apa pun, ada berkat. Kerja puk pandai atau makanan orang ada. Boleh pergi umrah 9,000. Tahu tak? Apa? Ziyadatul khair. Berjeruk faham ni hujan jatuh orang nak makan pizza, nak makan lemak apa. Sini kurang nak kalau bandar tu ramai. Ganung, faham? Pakai taugeh gitu ni. Taugeh ketak. Ping apa tu? Oh mudah tu ni, faham? Tukang ngata. Boleh upah 2 ya, 3 ya. Faham? Oh, pergi umrah. Kita kata berapa umrah? 8,800 berkat. Nampak lagi? Hak gaji 8,000 dak pergi umrah. Duk main Guangzhou. Faham? Main salji China. Faham lagi ambil gambar salji Tokyo. Mekah dak pagi ke Diang ke Umur dah muda 30 lebih lagi baru. Ingat-ingat umur 50 baru dak pergi Mekah. Pagi tu semua. Oh, kat lain dulu. Tahu tak? Masuk umur 43 barang tanah 10 lagi. Tahu tak? Ni. Kerja postman 2 kali naik haji. Ketua jabat seseng mastab, jabat apa dak gigi Mekah. Apa? Kerana tidak ada keberkatan dalam gaji. Itu contohlah. Faham lagi? Jadi keberkatan kita antaranya ialah dapat buat benda akhirat. Jadi malam ni boleh mari duduk masjid anak ikan setengah daripada tanda keberkatan. Ni ramai malam ni anak ikan bukan anak malang ni. Betul tak? Penuh orang ni. Kita pembayang sujud dah kat beseng bocor. Sujud berair bahasa hidung, Dah apalah dah pasal ramai dah. Betul tak? Berkat siapa ramai ni? Acu jawab. Kalau tidak bodoh. Berkat siapa? Berkat ibu bapa kamu lah yang melahirkan kamu. Betul tak? Tu. Pahala dapat ke dia? Dia hidup atau telah mati, insya-Allah bersambung. Kata ulama apa yang dilakukan oleh anak automatik ibu bapa dapat. Berkat ibu bapa kita. Tapi tak bolehlah kita seorang berkat. Adik-beradik kita 3 orang lagi pas mana? Kita 4 beradik, seorang duduk sejik malam-malam. 3 lagi. Pak dara kita 2 orang lagi sejik. 4 orang lagi. Ada 2 ni depan TV. Orang ngajar wah macam nak pecah tekak, dia duduk tengok TV. Tengok drama tu, kena lebong semua. Baru nak kena cekik dia tu kopek, bersambung malam esok. Bersambung malam esok pula. Ni. Daripada budak sampai ketua tengok ke tali besing. Betul tak? Siang sibuk cari harta, malam kena tipu dengan hiburan dunia. Orang ngajar sifat 20 tak pergi dengar, orang betul tajwid tak pergi dengar, ngajar hadis tak pergi dengar.
Nak mati keras lagi macam tanah, tikus mampu. Tak kerti ke benda. Nak. Biar hidup kita tanda keberkatan kepada. Aku naik motosikal buruk je, tapi boleh pergi masjid berkat. Daripada pakai Mercedes 300,000 model baru 2023, tak sampai sejik. Ada tak? Ramai orang. BMW, kereta baru kalau sekarang kau tak ada PT. Bang, nampak tak? Kalau pakai BMW, Mercedes sekarang tu kau tak ada PT. Hak baru tu orang senang, bang. Nah, kalau sekarang saya cakap banyak, dia murah ke? Nah, ada 350,000. Nak X3 BMW dah boleh mari sejik. Nah, E250 E-Class Mercedes model baru 2021, 314,000 bayar cash, dah boleh mari sejik. Dah tak? Potong saga buruk boleh mari sejik. Potong saga meja pipong, benar tak? Monek belakang macam meja pipong, bonek boleh main pipong. Kata. Faham lagi? Buruk dah kereta, tekan segenar naik wiper. Bang, buruk dah, boleh mari sejip, betul tak? Berkat. Nah. Kacil buruk dah. Faham lagi? Ayah haji gini naik, ita kau dalam steering. Siapa sejip apa? Walaupun buruk, bonek belakang ikat ngedawat, barakah. Hang, itu kita nak. Kalau masjid baru berkat, lebih baik. Nak? Amal kan lalu saja ke masjid, tak singgah. Sebab apa? Kerana tidak ada habuang untuk dia di masjid. Kerana apa? Kerana dia binatang. Warna itu, al-mu'minu himmatuhu ilal masajid. Orang beriman hatinya hanya ingat nak pergi masjid. Nampak? Wal bahimatu himmatuha ilal akli wasyurbi. Adapun lembu kambing hatinya hanya duk ingat nak cari makan, nak cari minum. Jelas tak lagi? Kalau jenis cari makan kedarah saja siang hari, patu petang balik di rumah, malang dak mari masjid, dak mari dengar lembu kambing. Anak ikan ni ada lembu? Ada tak? Pagi dia tubik awak kandang. Dia pergi cari benda. Al-Kahfi. Benar? Mu jangan awak pasal. Cari makan, tahu tak? Pagi lembu tubik kandang cari makan, kambing tubik gok cari makan, ayam tubik gebang cari makan. Manusia tubik tak? Tubik juga, orang setiu tubik, orang besuk tubik cari makan. Petang lembu kambing ayam itik balik tak ke kandang? Balik pasal rumah dia. Kita manusia balik tak? Baliklah juga. Orang jetir balik jetir, anak ikan balik anak ikan, gemuruh balik gemuruh, betul tak? Tapi malam orang-orang mukmin dia tubik pula pergi masjid. Faham lagi? Hak tu pergi situ nak dengar fiqh, hak tu pergi situ nak dengar hadis, hak tu pergi situ pula masjid nak pergi dengar tafsir. Orang mukmin. Lembu, ayam, itik, kubak, kambing malang tubik pula. Gisuran. Tak dah. Maka mana manusia yang siang pergi cari makan, malang tak tubik dah pergi masjid, adalah serupa dengan lembu kambing. Bahkan lebih sesat daripada mendatang. Balhum adal, Allah kata bahkan mereka yang lalai ini lebih sesat daripada menatang. Dia natang ni kalau orang Kelantan dia lembut sikit, natal. Orang tak berasa mana, kalau Terengganu berasa sakit kau dengar natang. Mana ni dia ada ikhfa belakang natang. Faham tak ni? Orang panas nak, tapi kalau kata Kota Baru orang tak marah mana? Demo ni macam natal. Tak marah mana? Bang, pasal lembut natal. Bang. Kalau pergi Terengganu, mu ni macam natang. Bang. Allah natang. Bang. Siapa kata tu? Terjemah dalam Quran. Wahum kal an'am, mereka ini yang lalai ni kal an'am, seperti binatang. Nampak?
Fi ma razaqtana, berkat apa? Berkatilah apa yang kami makan ni. Kenapa? Apa yang kami makan ni adalah rezeki yang kamu beri. Ingat, kita orang beriman umat tauhid. Mentauhidkan Allah, sama macam Ashabul Kahfi. Dia kata mana? Faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Kata pemuda Ashabul Kahfi, Tuhan kami adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yakni Allah. Nampak? Kami bukan orang syirik, bukan sembah talib, bukan sembah makhluk, tidak menduakan Allah. Lan nad'u min dunihi ilaha, selain Allah kami tidak anggap sebagai Tuhan. Faham? Itu tujuan. Jadi kita umat tauhid kena ingat, antara benda yang banyak berlaku dalam hidup kita, rezeki. Betul tak? Siapa yang beri rezeki? Lain pada Allah? Ada lagi? Ada. Bukan kerajaan, bukan majikan, bukan pemerintah, bukan mak ayah kita. Allah. Innallaha huwar razzaq. Sesungguhnya Allah huwa dia seorang, bukan huma, bukan hum, tidak dua, tidak tiga. Huwa ar-razzaq, mu seorang ya Allah yang beri rezeki. Nah, hidup kita ni sebenarnya Allah tunjuk segala hal supaya balik kepada dia belaka. Ru'yatul kasrah lil wahdah. Tengok macam-macam hal berlaku, balik mengesakan Allah yang satu. Tengok ombak hebat, Allah je boleh buat lagu ni. Tengok matahari naik pagi sarah, lawanya kala macam-macam kala di kaki langit, Allah saja boleh buat macam ni. Dak, tengok orang sakit ngak di hospital, Allah saja boleh beri sembuh. Doktor tak boleh. Tu tujuan. Faham? Kita dak lama-lama jadi bertuhankan makhluk. Nah, bila piti banyak sikit berasa apa? Berasa kemah dah. Kemah dah. Aku dak takut orang dah. Pasal apa? Aku ada gitu gini, ada insurans nyawa, ada apa belaka dah. Kalau aku mati, anak bini aku dak susah dah. 1 juta dapat lagi. Oh, sedap gamuk. Lagi. Nah, kita bukan lagu tu. Tu orang syirik. Faham? Kita umat tauhid. Semua tak berguna kalau Allah tidak izinkan. Ada kereta 14 buah, Allah dah izin, dah boleh naik, duduk atas beg hospital. Faham? Tapi orang ada kereta buruk tu, dia boleh naik pasal Allah izin. Tu tengok highway tu, banyak mana kereta mahal, dah boleh sapa Kuala Lumpur, tengah jalan mampu kerah. Nah, BMW X6 mampu kerah. Faham lagi? Nah, padahal harga berapa? 480,000 suti. Sensor problem. Baru 13 kilo masuk highway, mampu kerah, tunggu towing. Tapi kalau Allah izin, kereta buruk je. Ayah haji naik, siapa kuatang? Balik rumah bini muda. Lagi, kereta buruk je. Hak tempat letak minyak tudung, cabut bahan ni cucu, cabut habis. Allah izin. Faham lagi? Jadi kata kita pergi kat orang sakit, jangan duduk saja, kita berdoa. Kalau dia itu orang yang kita boleh pegang, contoh mahram kita, mak saudara, boleh pegang kan? Ataupun sama jantina, laki-laki, kita pegang kat sakit, masuk skru di peha dia, kita ambil tangan bubuh atas peha dia. Allahumma anta rabbi, Allahumma anta syafi, ya Allah engkau lah Tuhan yang beri sembuh. La syifaa illa syifauka, tiada seorang boleh sembuh, tidak doktor, tidak hospital, tidak mesi, mu seorang je beri sembuh. Mereka sembuh itu hanya daripadamu. Ishfihi, sembuhkan sahabatku ini. Syifaul la yughadiru saqama, yang tidak lagi sakit selepas pada sembuh. Betul tak? Bukan baca saja, makna kita pegang dalam hati kita, dalam otak, satu saja yang boleh beri sembuh, Allah. Baru kemah kita. Ada orang sakit, kita bertambah iman. Dia jadi sehat, kita bertambah iman. Ada Tuhan turun musibah, kita bertambah iman. Tengok kematian, bertambah iman. Nega kau laku, kau bertambah iman. Jadi kau molek apa? Pasal garisan jalan tu betul dah. Tapi ada ke orang bodoh, dia pergi kat orang sakit dah, dia buat sembang itu, rugi masuk buat. Aku tengok walau ni, ke jalil ni.
Lagi ni nak khabar dia boleh pergi tengok bola lah bodoh. Hak jahat lagi dia khabar kau ni. Nyakit macam mu ni dah lama dah dalam 2 hari je. Ya berat lagu tu. Nah, kalau orang yang jenis gitu jangan pergi ziarah. Kenapa? Dilarang syarak. Kalau kita ziarah orang sakit, ucaplah perkataan yang kalau dia dengar dia makin segar. Walaupun kita tahu penyakit tu berat. Nampak molek dah sikit hari ni. Tu ayat orang pergi ziarah. Nampak kau molek sikit. Kemarin nampak berat sangat. Tu harapan orang sakit. Ni dok. Dia kata tinggal mu seorang. Mati habis kat belakang tu. Lagi. Tinggal mu seorang. Kawan aku nyakit sama dengan mu. Dalam 2 hari mati gerah tu. Jadi kawan tu bila dengar batuk mati garik, asal mati dah. Ni masalah. Tapi ingat yang beri sembuh, yang turun sakit Allah. La syifaa illa syifauka, tidak ada sembuh melainkan daripadamu. Maka Allahumma barik lana, kita nak makan, ya Allah berkatkan apa yang bagi kami fi ma, pada makanan razaqtana, yang kamu rezekikan pada kami hari ini. Bukan kerajaan beri rezeki, bukan mak kita, bukan ayah kita. Faham? Allah saja. Semua Allah. Tak ada Allah izin, tak lewat sekeping. Kita kaya belaka 4 beradik. Awak busu 15,000 gaji. Awak nombor 2 8,000. Awak tengah 11,000 gaji. Awak sulung 30,000 gaji. Kau tiap-tiap besar. Mak sakit. Masing-masing buat makanan sedap belaka. Kalau Allah dah izin, sutai tak masuk dalam mulut mak. Masuk tubik mula. Masuk tubik mula. Apa? Allah dah izin. Betul tak? Ya, tengok orang sakit pita. Jangan tengok klinik kesihatan Setiu, Masuri, Bandar. Hospital Terengganu depan sikit, 1 kilometer sebelum traffic light, batu buruk. Duduk saja 500. Swasta. Tu hebat situ. Faham tak? Doktor pakar belaka. Dia masuk lagi, dia cek siapa macam Kuala Lumpur tu. Ni dia cek ni, dia ambil natang copong. Haji tarik nafas. Dia pun tulis. Bukan tulis obat 400. Lepas nafas 800. Kau lagi. Lepas tu kalau dia suruh tarik, jangan lepas. Faham? Murah sikit. Jadi gitu. Mana je? Tak lepas nafas. Faham? Baru murah. Faham lagi? 600 je. Mu lepas nafas 1,500 lagi capur. Apa? Tengok situ orang yang duduk situ, dalam bank 1 juta ada BT. 2 juta ada BT. Apa? Berarti duduk hospital swasta. Kok mahal, betul tak? Kalau kelas ngai khisi asal. Faham lagi? Kalau kelas main sawit asal tu bank mampu kelas gadako lagi. Nampak duduk katil kosong 500 dah. Obat duduk 3 hari 11,000, 24,000, tahu tak? Mu duduk jual dengan bini-bini. Faham lagi? Orang kaya belaka tu, tapi boleh tak makan? Tak boleh. Kita pergi tengok, dia ni orang kaya ni, Datuk Seri ni. Dalam bank ada 20 juta. Tapi tengok lagi. Doktor kata nasi tak boleh makan. Bini dia tanya, Doktor, saya nak tanya ni, Datuk suka makan tom yum? No. Air ikan 3 rasa? No. Tak boleh. Singgang? No. Air manis? No. Semua no belaka. 12 juta dalam bank, tak boleh makan. Siapa tak beri makan? Doktor ke Allah? Nama innallaha qaddara qadra kulli syai' qabla ayah khalaqas samawati wal ardi khamsi alfi sanah atau kama qala. Allah Taala telah menetapkan kejadian segala kejadian pada alam ini 50,000 tahun lagi sebelum buat langit dan bumi. Nampak? Tak yakin. Jadi datangnya dah semua tak boleh makan, tak boleh minum. Apa yang boleh? Doktor kata air sejuk boleh. Air sejuk.
Jaga hospital duduk bawah ni makan nasi ni macam orang bela polong. Macam orang bela persik nasi. Bertambung sebeledi. Kepala ikan air besar peha gitu. Jaga. Faham? Pasal Allah izin. Betul tak? Skul kullum biiznillah. Katakanlah semua itu dengan izin Allah. Dengar kata air sejuk boleh minum, dating pun ambil air nak minum ke datuk. No. Bukan macam itu, kata doktor. Macam mana? Macam ini. Nak suap? No. Macam ini. Ingat boleh minum air kot ni 14 juta lamping. Minum ke atas, masuk ke wayar, ke lengang, sedap tau. Tu faham lagi. Nah, jadi harta banyak mana pun tidak berguna melainkan dengan izin Allah. Sikit cara sikit, banyak cara banyak. Kemah lagi. Tu cara batu jangan sombong. Nah, bila kita senang jangan lupa adik-beradik yang susah. Nah, Waqina azabannar, dan selamatkan kita semua kami ini daripada api neraka. Nabi minta berlindung. Apa? Akhirat kaki dua saja tempat kita balik. Fariqum fil jannah, satu kumpulan kepada syurga, wa fariqum fis sa'ir, satu kumpulan dalam neraka. Nauzubillah. Atas dunia banyak lubang kita boleh tembak. Kalau ada depan anak ikan ni ada roadblock terapik boleh nak cek tek kita road tek mampu. Tak mampu lama tahun 89 mampu. Hang lagi. Kita boleh tembak kok nung gostan balik tang Sungai Tong. Siapa di Sungai Tong ada pulak JPJ, kita lipat tangka tu, masuk tangka apa benda, tangka merang ni pulak. Faham lagi? Banyak boleh lipat, boleh kona, boleh spin. Akhirat tak boleh. Satu kumpulan manusia dibawa ke syurga, satu kumpulan ke neraka. Maka Nabi nak suruh kita ni amal, doa pelindung rahmah daripada Allah. Tak? Minta jangan masuk neraka. Sebab apa? Bukan lawang kita. Katalah dalam syair Imam Syafi'i tu kan, aku nak masuk surga tidak layak kerana pandang pada amal yang sedikit. Nak masuk neraka bukan lawang dia. Besi ni masuk dalam api, cair besi. Tak usah kata muka kita. Betul tak? Kenapa orang Inggeris, orang Perancis, orang Itali, orang Rusia kita panggil orang putih? Apa kita panggil orang putih? Sebab kulit dia putih. Orang putih deraka pada Allah, masuk neraka hangus muka, jadi huduh. Betul tak? Kita dah masuk lagi hitam dah. Dah kalau masuk lu fikir sendirilah. Dah masuk hitam beletung dah muka. Jangan kerak-kerak lah. Waqina azabannar, dengan yang aku makan ini biar jauh daripada api neraka. Siapa makan halal, insya-Allah jauh pada api neraka. Siapa makan haram, jadi raja pun tak guna. Kaya banyak mana tak guna. Orang makan haram dalam dunia tak terima semayang. Walaupun dia sujud nanak hari sampai petah dari tu biar otak kembur sujud, tak terima. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, la yaqbalullahu salat hadikum fi jawfi haram. Allah Taala tak akan terima satu semayang pun yang kamu buat kalau ada dalam tubuhmu harta haram. Lelah kita. Semayang tak terima. Pergi haji tidak mabrur kalau ada harta haram. Dah mabrur benda, mabruk boleh. Faham? Akhirat masuk neraka. Ustaz makan haram masuk neraka. Tok guru makan haram masuk neraka. Apatah lagi kita orang jahil. Faham lagi? Kerana Nabi sebut dah, kulul lahmin nabata min sutin fanar aulabi, setiap tubuh yang ada dalamnya harta haram layaknya dalam api neraka. Nampak? Asalnya neraka ni Tuhan buat bukan untuk kita orang beriman, untuk orang kafir. Segala jenis kafir dalam neraka di akhirat, walaupun orang kafir itu baik di dalam dunia. Faham? Kerana bila dia mati dalam kafir, tidak mati dalam beriman, maka habis segala amal dia, haba'an mansura, debu yang ditiup angin. Sama ada kafir Yahudi, kafir Kristian, kafir Majusi,
Tak, dan sebagainya ni kafir sembah berhala, kafir etis tak percaya Tuhan, semua kafir dalam neraka. Lagi siapa lagi dalam neraka? Orang munafik. Orang munafik ni siapa? Orang Islam yang menyebelahi orang kafir, benci kepada orang Islam. Dia orang Islam tapi dia menentang orang Islam, membela orang kafir. Itu munafik. Dan yang paling azab orang munafik. Nah, Allah sebut dalam Quran, orang munafik ni tepat dia duduk fi darki asfali minan nar, neraka yang paling bawah sekali dalam lapis-lapis neraka orang munafik. Iaitu orang nama Islam, mak Islam, bangsa Melayu keturunan Islam tapi menentang Islam, menjebelahi orang kafir. Nampak? Kalau depan orang Islam berpura-pura saja. Kalau bersama dengan orang kafir, mereka akan menunjukkan kasih sayang. Itu orang munafik. Faham? Ni juga yang paling jahat, yang di tempat dia dalam neraka. Jadi kita batu banyak berdoa, jaga dengan makan halal. Doa saja kalau makan haram tak jadi juga. Jaga makan, banyakkan hubungan kita dengan Allah. Wallahu a'lam. Sebelum saya menjawab 400 soalan pada malam ini, saya diwakilkan oleh pihak Masjid Anak Ikan Besut Terengganu. Tak setiu sini. Besut dah. Besut tengah sepadang, tak apalah. Kita lancarkan pungutan kutipan derma. Semangat tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini untuk kita baiki bumbung hak kita sebut dah tadi. Tak ada beseng terus dah. Jadi kita akan baiki bumbung. Duit tuan-tuan dan puan-puan malam ini kita derma, kita buat bumbung baru. Okey? Jadi setiap kali orang masuk dalam masjid, kita hak bagi duit, beri bumbung ni akan dapat pahala dalam buku kita. Walaupun kita tengah duduk tidur rumah, tengah tidur tawakal, tengah duduk main dang kapung. Faham? Orang masuk dalam Masjid Anak Ikan, PT kita ada 5 riyal, buat bumbung, kita dapat pahala. Qadar mana? Qadar yang Allah lebih mengetahui. Faham? Jadi petugas-petugas akan menggunakan karung apa benda ni? Warna kuning seperti ini untuk memungut derma. Yang ada gambar ni benda pelakon Titanic. Al-Kahfi pun boleh. Yang ada gambar gini, dia akan kutip derma sekarang daripada hadapan masjid ke belakang, dari depan ke belakang. Pelan-pelan dia. Buka dulu, buka luar. Jangan laju nak cepat sudah, pelan-pelan. Lagi dia tak bagi, jangan gerak. Tadi kau bodoh, jangan bergaluh, jangan kedekut. Lelah dah kau bawa dibaca hadis. Hak mana buat tidur sekekuk dengan supik tu. InsyaAllah. Dan yang nak beri sumbangan lain kali secara online, nombor akaun masjid bank muamalat 13030000636710 atas nama jawatan kuasa Masjid Kampung Anak Ikan Besut Terengganu. Yang nak tolong bayar api masjid, akaun TNB 220819556203. Jadi akaun bank muamalat dan nombor akaun TNB saya letak di dalam internet. Tengok saya punya TikTok dan YouTube dan Facebook. Tiga-tiga tu tekan kuliah maghrib dah Masjid Anak Ikan, keluar gambar saya ngajar kuliah ni, bawah tu ada nombor akaun. Tu akaun masjid tu, bukan saya punya. Lagi dak aja yang ribu nombor akaun kita. Kalau buat nombor akaun kita, kaya dah aku. Faham? Dak untuk masjid, sampai bila pun kita tak akan buang. InsyaAllah dia akan masuk. Orang Besut ada di mana-mana, ada Kuala Lumpur, ada di Jerman, ada Amerika, dia boleh beri online. Mudah ni derma. Belang duduk atas katil, tekan ketak, terus masuk duit. Betul tak? Sampai belakang-belakang tu, sampai luar-luar. Jangan balik. Kerana kita ada dua perkara besar yang kalau kita balik rugi. Yang pertama, kita masuk sesi yang ditunggu-tunggu, soal jawab agama. Yang kedua, saya baru dimaklumkan oleh pihak masjid tadi, lepas kita semayang lagi, kita akan dijamu besar-besaran di rumah masing-masing. Betul tak? Alhamdulillah. Baik, sambil-sambil kita menderma untuk tukar bumbung baru Masjid Anak Ikan, kita tengok soalan. Soalan yang pertama, walaupun saya dah mula jawab soalan, petugas derma jangan berhenti kutip.
sampai selesai. Macam mana kita nak ingat selalu kita nak rasa syukur dan tak nak ada sifat iri hati dengan kejayaan dan rezeki orang lain. Dia kata kita nak rasa syukur sokmo nak buat gua ni. Kalau nak rasa syukur sokmo, tengok sokmo orang yang kurang daripada kita, mudah nak berterima kasih. Kalau kita duk tengok orang yang lebih sokmo daripada kita, apa yang kita ada tak rasa nikmat. Duk berasa tak cukup sokmo. Nak, Sebab tu kalau kita kena banjir air sampai sekat pinggang, banyaklah barang rosak dalam rumah, tengok orang lain sampai tergelang bumbung, maka kita lebih ringan daripada dia. Ada rasa terima kasih kepada Allah. Betul tak? Walaupun kita pakai kereta wiba buruk, dah duduk sakit hati tengok orang pakai Mercedes, tengok orang lain pakai motosikal. Ramai tak? Tak ada kereta. Kita walau wiba buruk pun ikat tali rupiah wiper, tapi hujang panas tak kena. Faham? Ramai mana orang 5 beranak naik sutir motosikal, bini duduk atas pelik belakang, bini turun petok punggung. Faham lagi? Anak 3 dalam raga, seorang kepit cering tengah tu. Kena tengok orang yang susah daripada kita. InsyaAllah banyak bersyukur. Bagaimana kalau kita nak jadi pula sifat iri hati kepada orang? Jawabnya kita kena ingat, orang senang daripada kita bukan tok nenek dia yang rancang. Tu semua tu adalah ketentuan Allah. Jadi kalau dia tengok dia senang, kita sakit hati, maka kita sakit hati dengan perancangan Allah. Jangan. Jadi kita ajar lagu tu, insya-Allah kita akan sentiasa berseka baik dengan orang lain. Orang yang sebelah rumah kita meniaga laku, alhamdulillah. Kita dengar anak orang yang kahwin pula, bagus, jodoh dan sebagainya. Jadi kita fikir yang baik sama, insya-Allah hati pun senang. Dan jangan tinggal solat. Kerana solat itu tanha anil fahsya, dia akan menjaga kita daripada kerosakan. Soalan seterusnya, laki-laki nikah lain sebab mahu menutup aib, sedangkan dia sudah ada isteri kerana mereka pernah melakukan hubungan. Kahwin namun sampai sekarang masih belum tunaikan janji hingga menyebabkan dia jadi depres. Mohon penjelasan. Dan apakah hukumnya laki-laki itu berniat menikah lepas itu memang untuk menceraikan? Kalau kita nak kahwin dengan seorang perempuan, niat nak menceraikan, itulah pernikahan yang haram. Nikah ini ada 5 hukum. Yang pertama sunat, yang kedua harus, yang ketiga makruh, yang keempat wajib, yang kelima haram. Contoh nikah itu sunat, kita ada perasaan nak berkahwin dan kita ada harta untuk memberi nafkah, maka sunat berkahwin. Bilakah harus berkahwin? Kita ada nafkah untuk beri kepada isteri, cuma tidak ada perasaan nak kahwin lagi, hukumnya harus berkahwin. Bilakah makruh? Kita tidak ada perasaan dan tidak ada harta untuk menyediakan keperluan, makruh berkahwin, dan jika kahwin juga sah, mesti dapat rezeki. Bilakah haram berkahwin? 2 sebab. Yang pertama, tujuan kahwin kita nak khianat isteri kita, kita nak buat zalim kepada dia. Dan yang kedua, tujuan nak cerai, nak main-main. Faham? Hukumnya haram. Bilakah wajib berkahwin? Kambing pun kita nampak macam anak dara dah. Faham? Kejar itik orang, kejar ayam orang. Faham? Bahkan tahap tu wajib berkahwin. Okey? Soalan seterusnya, saya ada anak puang umur 2 tahun tapi masih belum bersunat. Bersunatlah. Bersunat itu wajib bagi laki-laki dan perempuan. Bersunat bagi laki-laki berkait dengan hal taharah, boleh jadi sebabnya antaranya tak sah sembahyang. Tapi bersunat anak perempuan bukan hal taharah, dia masalah nafsu saja, merendahkan nafsu. Faham lagi? Dalam mazhab Syafi'i, anak laki-laki wajib khitan, anak perempuan pun wajib khitan. Tak ingat buat masa lahir, buat masa umur 4 tahun pun tak ada masalah. Okey? Soalan seterusnya, apakah asal usul orang Bunian? Pula dah.
Hak manusia dak lesai lagi anak dara pok saudara. Tanya buniang pula dah. Jadi bila sebut bunian ini benda yang kita tak nampak dengan panca indera. Pegang tak boleh, sepak tak kena, hidu tak bau, tengok tak nampak. Faham lagi? Dipanggil alam ghaib. Alam dua, alam syahadah nampak, alam ghaib tak nampak. Bila alam ghaib boleh jadi betul apa yang kita cakap, boleh jadi salah. Yang betul alam ghaib ialah datang nas dalam Quran dan hadis. Contoh hadis cerita khuliqatil malaikatu min nur, dijadikan malaikat daripada cahaya. Kita pun cakap ke orang malaikat dari cahaya, betul apa? Malaikat tu alam ghaib, mu tahu dua ni cahaya. Hadis, baru betul. Faham lagi? Kalau bab bunian ini datang cakap-cakap orang. Bila cakap-cakap orang boleh jadi betul. Faham? Boleh jadi rekaan. Boleh jadi dia lupa. Boleh jadi dia salah. Okey? Jadi ada pendapat mengatakan bunian ini adalah manusia yang hilang dari pandangan. Itu pandangan orang. Dan ada yang berpendapat bunian ini bahasa Melayu, bahasa Arabnya jin Islam. Okey? Jadi boleh jadi, tak ada masalah. Yang wajib kita beriman Allah jadikan manusia dan jin. Okey? Nampak? Itu memang kerana ada surah jin dalam Quran, kita percaya. Lebih daripada itu Allahu a'lam, Allah lebih tahu. Tapi banyak telah dibuktikan, kita dengar dan kita tengok. Contoh kita masuk dalam hutang, kalau kita dengar orang bang, jangan lari. Faham? Kita masuk lautan, hiking ke apa, dua orang bawa beg, bawa set atas belakang, nak sampai 15 kilo daripada jalan besar, 15 kilo masuk lautan, jumpa air terjun comel macam kita buat kemah. Dekat nak garik kita pasang kemah apa semua, buat unggung api. Nak dengar orang bang, Allahu akbar, Allahu akbar, cabut habis kemah. Jangan lari. Kalau dengar azan gitu, jin Islam atau buniang tadi. Okey? Mu nak sabalah ni kata jin Islam, ni kata buniang, sabalah barang tak nampak. Allah lebih tahu, faham? Tapi makhluk itu wujud. Kalau bang, jin Islam. Kalau jin apa dak bang? Dia karaoke. Faham lagi? Nampak? Merry Christmas ni. Kalau bang, jin Islam. Dalam kitab Syekh Ibn Hajar Al-Haythami, kita semayang seorang dalam hutang ke, dalam masjid ke, tiba-tiba bila kita rokok, kita nampak bayang belakang rokok belakang. Boleh kita niat imam, kerana di belakang jin Islam atau bunian, ikut kita jadi makmum. Faham lagi? Atau kita tengah semayang, ada orang curi, nampak? Kita boleh niat imam, walaupun tidak disuruh syarak, curi orang. Faham? Tapi kalau nak paling pun boleh. Tap tengok tak ada, kita pun pembo. Faham lagi? Main apa, main curi-curi kita tengok orang tak ada. Nak baik aku tembor dulu. Itulah jawapan dia. Okey? Soalan seterusnya, apakah hukum pakaikan benang pada bayi yang selalu menangis? Dalam masalah letakkan tangkal atau azimat, jumhur ulama melarang secara mutlak. Dan kil sebahagian yang sedikit, minoriti, membolehkan dengan bersyarat, iaitu yang ditulis padanya ayat Quran dan hadis atau zikir yang baik. Itu khilaf. Ya, majoriti tak benarkan langsung. Minoriti membenarkan dengan syarat. Dia ambil budak nangis sangat, dia ambil kertas, dia pun tulis lah 2-3 ayat, dia gulung kertas tu bubuh atas dahi budak tu. Contoh, ada ulama membolehkan. Tapi kalau dia tulis benda apa budak tahu, buka tengok alik nung ber te nung ber benda apa gini, tak boleh. Faham lagi? Dah lagu yang baik, kalau rasa ragu jangan buat. Okey? Takut-takut tak boleh. Soalan seterusnya, saya selalu lapik tisu dalam seluar dalam, sebab masalah kecing tak lawa, meskipun air kecing kering.
Cuma saya nak lebih yakin tiada air kecing terkeluar. Sucikah tisu itu dibawa dalam solat? Baik. Tiap kali dia nak semayang, dia akan ambil tisu. Dia buat gini, dia buh depan Angry Bird. Faham? Dalam seluar dalam lah, bukan luar. Luar jatuh lah, kepik dengan seluar dalam, faham? Atau dia bukuh gitu. Dia buat gitu. Dia nak semayang, okey? Boleh tak tisu ni bawa dalam semayang? Jawabnya boleh jika tidak ada air kecing. Kalau tisu, buh tisu saja. Yang betulnya buat gini, orang yang nitik semua air kecing, cara dia begini. Tunggu masuk waktu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, subuh dah. Masuk dalam bilik air, kecing. Kecing dulu. Lepas kecing, istinja, basuh. Lepas basuh, ambil tisu, buat gini. Faham lagi? Kata ni lah, ni lah. Gitu. Double side tape. Ni, tepi ni, butik. DIY. Biar lekat gitu, kan? Dah lekat juga, stapler. Ketang. Lepas letak tisu, ambil wuduk. Tengok ni, ambil wuduk. Lepas ambil wuduk, semayang. Boleh tunggu imam sampai, boleh. Boleh tunggu penasah, boleh. Bila kita semayang, kita buat gini, keluar air kecing dalam semayang. Cek, keluar 2 titik. Tak batal. Kecing dalam semayang, tak batal. Faham? Kalau tak kecing, lebih lagi lah tak batal. Cuma sekarang nak semayang Isya, tak boleh guna hak garik. Jika ada air kecing. Tapi kalau tidak ada air kecing lagi, boleh guna hak garik semayang Isya. Faham lagi? Kena buat selepas masuk waktu. Soalan seterusnya. Apakah hukum memakai inai yang diukir di tangan dan memakai inai di rambut? Baik. Orang puang nak nikah, biasa nak nikah lah. Kalau nak cerai jarang orang buat. Nampak tak? Hukum pakai inai ini boleh, tapi jangan sampai bertatu. Bertatu ni apa? Melukis gambar-gambar pada badan. Sama ada kekal pakai besi panah, haram, atau lukis saja dengan magic, haram juga. Kerana Nabi tak suka kita lukis badan kita kerana menyerupai orang kafir. Okey? Maka memakai inai kerana berkahwin itu dibenarkan syarak. Boleh. Cuma jangan sampai jadi menyerupai cara orang kafir berinai. Orang kafir ni lukis burung, lukis angsa, lukis macam-macam. Betul tak? Kena molek ni, rimah kau ada lengang. Betul tak? Jadi jangan macam orang kafir. Setengah ulama memaafkan lukis gambar-gambar yang tak bernyawa. Dia buat sini bunga saja, bunga. Atas ni ada daun-daun bunga, faham? Kalau bunga, kalau benda-benda macam burung dan sebagainya haram. Tapi sebaiknya janganlah lagu tu. Memadai dengan kita merahkan akan jari saja sudah memadai. Kita ni melampau-lampau ikut. Sikit demi sikit. Akhirnya orang kafir masuk dalam lubang bewok pun kita masuk juga. Nabi sebut dah kan, hatta law dakhalu juhra dabbin tabi'tumuhum. Sampai akhir sekali orang kafir masuk dalam lubang biawak pun habis orang Islam ikut masuk juga. Tak? Ni Nabi kata. Ingat tak tu? Orang pengantin perempuan. Tahun 80-an dia pakai inai ni. Atas ni. Seruas jari saja. Betul tak? 80-an. Seruas jari saja ni. Panjang ni inai. 90-an ni. 2 ruas. Tahun 2000 separuh ni. Nampak? 2010 kat ni. Betul tak? 2010. 2020 ni sampai sini. Ni sini dah ni. Tak? Sini ikut. Sini. 20-30 tiok ada. Faham lagi? Kau paruk. Tak? Tengok akad nikah pengantin perempuan tahun 80-an duduk dalam bilik. Orang tak nampak, dia dengar. Sah. Gelekek ni guling dalam bilik. Faham? Dah. Boleh jemak dah. Tahun 90-an punggung dalam bilik, kepala tu bit luar separuh. Kut celah lasik. Betul tak? Tahun 2000 punggung dengan kepala-kepala tu bit luar tapi tepi pintu bilik.
2010 belakang pengantin laki-laki. 2020 sama ereh depan Tok Imam. 2030 pengantin puan atas belakang Tok Imam. Betul tak? Ke tak betul? Ha. Jadi jangan berlebih-lebih hang lukis, takut jadi macam orang kafir. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa dah serupa dah cara orang kafir, dia jadi golongan kafir. Soalan seterusnya, inai di rambut boleh. Boleh inai di rambut. Lebih-lebih lagi yang beruban. Kalau tidak beruban, ada pandangan ulama yang berkhilaf. Kalau beruban, maka sepakat ulama dibolehkan. Cuma satu pendapat mengatakan harus, satu pendapat mengatakan sunat. Lebih-lebih lagi lah bini kita. Nah, perempuan dah masuk umur 60, tok laki dia kalau pergi sejik wirid panjang. Nampak? Lepas tu Tok Bila, Tok Siok, pengusi, noja, budak-budak muda balik dah rumah hak. Pas siap, hidup buah atas tangga tu lagi. Bapa? Pasal bini dia putih kepala. Faham lagi? Bila kepala orang puang putih dah, laki tak berapa nak pilih dah. Nak capur lugar tengok muka. Faham lagi? Tak. Kepala putih separuh macam tupan andung. Kepala sini putih separuh, hitam separuh. Dah lah pakai baju kelawar, nyanda dia bocong ke. Faham? Jadi laki dia tengok, dak sting. Faham? Jadi kita inaikan rambut kita nak yang putih untuk attraction, tarik balik perhatian suami, dapat pahala. Okey? Soalan seterusnya, hukum bela lembu lepas. Dengar baik-baik, siapa yang bela lembu, bela binatang, tak wajib kurung. Tak wajib. Bila wajib kurung? Jika binatang dia itu memudaratkan orang atau harta orang. Wajib kurung. Tak kurung, ambil tuang, bola kandang. Kalau lembu dia jenis tak mudarat, boleh lepas. Walaupun 100 ekor. 100 ekor dia lepas pagi, lembu tu baik jalan kat tepi jalan. Tak akan nitah kat tengah jalan. Hijau jalan, kuning berjaga-jaga, merah berhenti. Lembu dia cerdik. Lembu dia tak masuk tamang-tamang kebun-kebun orang. Bawa bekal belaka. Faham? Galah atas belakang. Dan nak berok kucing, lembu dia akan balik di rumah, sakor-sakor balik. Kalau ada lembu gitu, boleh lepas. Betul tak? Tapi kalau lembu dia makan tanaman orang, lembu dia berok atas dalam tanah sejik dan sebagainya, wajib kurung. Faham? Kerana kaedah kita la darara wala dirara. Tak boleh memudaratkan orang lain. Kalau ada mudarat, kena takak lembu, kena kurung. Nampak? Bukan lembu saja habis binatang. Faham? Kucing orang sebelah berok atas min tuang orang jiran sebelah. Wajib tuang kucing mari buang tai kucing, basuh seminggu. Wajib. Bukan sunat. Malaikat tuan rumah kata jangan buang tai kucing, saya minat tai kucing. Tu baru tak wajib basuh. Faham lagi? Kereta dia baru beli, beli jetih buat balik anak ikan ni. Nak beruk orang sebelah mari main patah balik. Faham? 50 riyal tuang beruk wajib bayar. Jangan main-main hal binatang. Nak binatang tak salah, tuang beruk tu beruk. Zakat kepada keluarga yang suaminya malah kerja. Suami malah kerja, isteri tak diberi nafkah, boleh terima zakat. Dah malah kerja tu hal lain. Faham lagi? Soalan seterusnya, ibu bapa benarkan anak dan pasangan belum kahwin tinggal serumah. Kalau terjadi maksudnya tinggal yang ada fitnah, tak boleh. La yakhluwanna ahadukum bimra'atin. Tak boleh seseorang itu bersendirian dengan perempuan yang bukan mahram. Okey? Dibenarkan anak dia gendong dengan jatang, dibenarkan anak dia diambil oleh orang jatang, dimandi telaga lah, terpayung lah, begitu begini. Faham? Maka mak ayah itu adalah dayus. Ad-dayus la yadkhulul jannah. Ayah yang membenarkan anaknya berbuat maksiat, dia tak dapat masuk syurga. Tak dapat masuk syurga bukan balik semula ke dunia anak ikan, tak, go to hell, masuk neraka. Faham? Orang laki-laki ada bini, dibenarkan bini dia pakai seluar ketat, jalan bandar orang nampak bekas punggung bini, catok kopek-kopek nampak habis. Faham?
maka suami dia tu dayus, tak boleh masuk syurga. Faham? Syurga bukan ustaz punya, bukan aku kata aku punya bodoh. Nabi kata ad-dayus la yarqul jannah. Kita tak ada kena-mengena, kita nyapa je. Ada pula bila kita kata masuk syurga, masuk neraka, dia kata ustaz bukan jaga neraka. Tu dah Nabi kata balighu anni walau ayah, sampaikan dari aku walaupun sepotong ayat. Nah kita tolong siapa? Nabi yang kata la yadkhulul jannah, ad-dayus la yadkhulul jannah. Bang, orang dayus tak masuk syurga. Isteri mohon bantuan ibu tunggal dalam masa iddah. Isteri kita boleh tak mohon bantuan? Boleh, jika dia layak. Dah layak tu lagu mana? Tengok apakah bantuan yang diberikan. Kalau bantuan itu diberikan kepada orang yang susah, isteri kita senang, tak layak. Isteri susah, layak. Contoh, kerajaan beri sumbangan RM1,000 kepada rumah yang kena banjir. Faham lagi? Daki rumah yang tak kena banjir boleh tak ambil? Tak boleh. Kalau dia ambil haram. Faham lagi? Jadi sebagai seorang isteri, ada kalanya haram awak terima bantuan, ada kalanya halal. Tengok keadaan. Okey, dalam keadaan diberi nafkah oleh suami, tidak ada kesusahan apa-apa, tak boleh terima nama susah. Tapi kalau dalam keadaan kamu diabaikan oleh suami, yang dia nak beri makan isteri, anak-anak yang masih kecil, tak ada sumber pendapatan, maka dia layak terima bagi yang susah. Faham? Tengok keadaan. Yang tak layak tu tak boleh. Tak, pasal ramai suami dia ada duit, suami dia beri duit, suami dia senang, dia buat lolok susah, noknya kepiti, tu makan haram. Patut bantuan itu untuk nelayan. Dia cikgu sekolah, dia ijah, boleh attack, makan api neraka. Hang lagi. Kerajaan kata 1,000 seorang untuk orang miskin, orang kaya ijah minta juga, boleh bara api neraka. Nabi kata man sa'ala man sa'ala nasa takassuran faqad sa'ala jamra jahannam yaumil qiyamah. Barang siapa yang sudah ada harta minta lagi dengan orang, dia dapat bara api neraka pada hari kiamat. Jelas lagi? Soalan seterusnya, tanam pokok besar yang membahayakan jiran, hukum tanam pokok harus, pokok kecil harus, pokok besar harus. Kalau tanah kita, kalau tanah kubur haram pokok besar, harus pokok kecil. Dia hukum lain-lain. Kalau kita ada rumah jiran sebelah, boleh tak tanam pokok besar? Boleh. Dia kata tak boleh, pokok yang membahayakan jiran baru tak boleh. Faham lagi? Pokok dia besar tapi tak tinggi, sedekah je. Tak apa, semeluk ni pokok, tapi sedekah je tinggi. Dah terbalik korok pun sedekah, tak terbalik dah. Faham? Tak apa. Lepas tu dalam bab ini kitab-kitab fatwa, pokoknya ada sebatang, sengit tang ke rumah jiran. Kalau jatuh memang cedera atau mati anak-anak jiran, faham? Wajib tebang. Ad-dararu yuzalu. Kaedah Islam kita pakai, kemudaratan bahaya ini hendaklah dihilangkan. Maka kita tuan rumah, pokoknya orang sebelah atas kita kena suruh dia tebang. Faham? Kalau dia tebang selesai masalah. Kalau tuan pokok tak mau tebang, tuan rumah tebang, upah tebang atas tuan pokok. Tuan pokok tak mau bayar, aku dah tebang, dia berhutang sampai mati. Tu hukum Islam. Nak ikut-ikut, tak mau ikut sudah. Faham? Kita tolong kabung. Dah. Bukan kata pokok dahang saja, kalau tak suka kita boleh suruh alih. Contoh, ni tanah orang, ni tanah orang lain, sebelah-sebelah. Pokok orang sebelah ni dahang dia masuk gini tanah rumah orang. Faham? Ni dahang masuk gini. Kita hak tuan rumah ni tak suka tengok dahang ni masuk, dia kena khabar ke tuan pokok, suruh pusing. Pegang ramai-ramai akar ni pusing. Pusing. Jadi gitu. Pusing gitu. Jadi lepas pagar ni kan masuk pagar, pusing. Kalau boleh pusing, kalau tak boleh pusing, suruh kerak dahang. Faham tak? Tu hukum pokok. Ada belaka dah dalam kitab. Dah kita tak ngaji,
Tu jadi pelik. Itu dah aja dengar ustaz ni, dah aja dengar tu kedok lah ni. Dia kata kita pula betul dah. Mu tanya aku jawab mu kata doktor. Tak. Pokok orang ni dah hang duduk ini. Orang marah pokok ke orang marah buah jatuh? Orang marah pokok pasal tak ada buah. Kalau buah jatuh orang marah. Tu kata tak pakar manusia ni. Dengar baik-baik, soalan mudah orang setiu. Jangan orang besuk, jangan awak komang. Orang sebelah tanam pokok, ada buah besar-besar beledi, buah epar. Faham? Jatuh dalam tanah kita boleh ambil tak? Boleh. Dah boleh makan. Faham lagi? Ambil boleh. Apa boleh ambil? Tanah kita berhak ambil. Dah apa dah boleh makan. Hak orang tak boleh. Faham? Tu Islam comel latih dah. Kita buah orang jatuh lapang, balik pak. Atau balik buahmu jatuh Pak Utin dapur dah. Nak weng. Nak. Jangan makan harta orang. Nak kalau kita ada makan selama ni hak jiran kena minta halal atau bayar. Esok pergi jumpa jiran sebelah. Kalau ada ambil. Nampak? Aku nak khabar kamu dah ustaz khabar malam harang. Aku ada ambil buah jambu airmu 2 tip jatuhlah pagar hari tu. Dah ingat 2 tahun dah. Jadi nak minta halal lah. Faham? Kena kata gitu. Atau mudah halal aku bayar. Nak? Lah kata Jainab mu kawan aku dari kecil pak besar 3 ya. Faham? Dia bayar 3 ya. Nah, dah harta orang, faham? Bayarlah. Datang dah kena nak mampu. Ingat ke nak free lah. Hukum beng anak dak sah tarah kepada ayah. Anak dak sah tarah beng mak. Bang. Beng mak. Beng mak Nabi kata al waladu lil firas. Anak itu dibengkan kepada mak dia. Sebelah mak. Ingat ni orang laki-laki, ni orang perempuan adakan hubungan tak halal lah. Okey. Mengandung, tak kahwin. Maka bila melahirkan anak ini ialah keturunan mak ni. Bukan keturunan ayah ni. Kerana ayah tidak berkahwin, tidak diiktiraf pada syarak. Okey? Tidak kahwin, tak iktiraf. Jadi bila anak ni besar, mak ni mati, anak dapat saka. Atau anak ni ada harta, anak ni mati, mak dapat bahagian dia. Okey? Kerana mereka saling mewarisi. Hak belah ayah tak. Faham tak lagi? Walaupun lepas beranak pergi nikah. Tapi adik-adik yang lain yang lahir kemudian yang ada ayah yang sah adalah adik-adik seibu. Faham tak lagi? Haji tak sempat tunai, mati dulu. Umrah gidah warna kira. Jawabnya kalau dah memang merancang nak pergi haji didahului oleh kematian, tak apa. Kerana haji kita ni bukan ada pitih belagi selalu. Nak ada kuota, ada giliran dan sebagainya. Nak ni kalau tahun 2023 ni kita pergi daftar, tahu tak bila boleh? 2090. Korok saja pergi. Korok saja buatan musuh. Faham lagi? Dah 2090. Dah. Jeng kawan. Jadi orang yang sudah simpan duit nak pergi haji mati dulu, Allah maafkan dia. Orang yang cukup dah duit tapi tunggu kuota, maafkan dia. Yang tiada maaf, duit ada kalau pergi boleh dah tapi sibuk tak lain, dah ingat nak pergi. Faham? Padahal duk pergi tak lain saja, faham? Maka mati dia seperti mati Yahudi. Bukan jadi kafir dak. Maksudnya hina. Orang Yahudi mati pergi Mekah tak? Tak. Dia macam orang Yahudi juga tak pergi Mekah. Bukan jadi Yahudi. Faham? Kena faham lagu tu. Tanam kelapa sawit kena zakat ke tak? Tahu tak? Kelapa sawit kena zakat tak? Yang kena zakat makanan orang, ruji.
tanam kurma, tanam padi, okey. Dia tanam strawberry, tak kena zakat lah. Faham? Dia tanam buah naga, tapi kalau berniaga kena zakat. Dia seorang peniaga buah kelapa sawit, peniaga. Faham? Bukan zakat atas tanaman, zakat perniagaan. Okey? Adakah sunat tengok jari sampai habis tahiyat awal? Selama kita solat, ada dua tempat sunat tengok, iaitu selain pada tahiyat awal, tahiyat akhir, sunat tengok tempat sujud. Allahu Akbar, tengok tempat sujud. Rakaat Allahu Akbar, tengok tempat sujud. Bangun sami Allahu liman hamidah, tengok tempat sujud. Faham? Melainkan tahiyat awal, duduk Allahu Akbar, sunat tengok jari. Tahiyat awal, tahiyat akhir juga Allahu Akbar, sunat tengok jari ni, jari ni. Faham? Dan dalam hati ingat Allah itu esa tidak berbilang. Itu sunat. Jari siapa? Jari kita. Jangan jari orang sebelah. Tengok kita faham. Dikira bodoh tengok dia tu. Kita solat sunat taubat kena khabar suti-suti ke dosa? Kata ulama, khabar suti-suti afdal. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunlah dosa aku daripada minum arak, ampunlah dosa aku daripada isap ganja, ampunlah dosa aku daripada minum ketung, ampunlah dosa aku daripada raba punggung orang puang. Sebut suci-suti. Tapi kalau kita sebut semua pun dibolehkan juga. Nah, Allah maghfir dzunubi jami'a, ya Allah, ampunlah bagi sekalian dosa aku tu sekalian sekali. Boleh juga. Lebih baik sebut satu-satu. Ambil wuduk, basuh kaki, cucur saja, tak rosak, sah atau tidak? Sah jika rata air, jari-jari celah jari, jelah kaki, tepi-tepi tapak kaki, kura kaki, buku lali. Kata Allah kata, wa arjulakum ilal ka'bain, wajib kau basuh kaki kamu, ujung jari atas semua sekali sampai lebih buku lali. Jadi kita basuh dengan air kuat, mau sembuh kuat, tak jamah pun sah. Tapi kalau kita basuh dan kita gonyoh gini, pahala banyak kerana ikut perbuatan Nabi. Tapi kalau tak rata, tak sah semayang. Cucur sembuh tak rata, tak sah. Dan bukan wajib guna tangan, sunat kerana ikut Nabi. Nabi diguna tangan, ambil muka tangan, bubur cebok air, Nabi basuh dengan tangan muka Nabi. Faham? Padahal kalau kita sembuh dengan paip besar, hujang, tak ada kuat, rata juga. Faham? Kita buat dengan tangan, ambil celup air, sapu kepala gini. Ikut Nabi, dapat pahala banyak. Tapi kalau kita cucur dengan paip ini, sah tak? Cucur kena tak? Atau kita cebok, kita buat bola takraw, lepas, sah tak? Kena kepala, faham? Soalan seterusnya, mana-mana kuliah ada budak-budak cek bising. Baik buat balik ke wagi juga kuliah. Dia gini, budak-budak kecek ni ramai orang tua ke budak kecek? Ramai orang tua. Yang sebenarnya budak kecek tak ramai, tapi oleh kerana dia berbunyi nampak macam ramai. Okey. Jangan sampai kita tak bawa anak. Boleh bawa anak supaya dia selalu dengan masjid, ada keberkatan masjid, kerana masjid ni rahmat. Dan insya-Allah dia akan membesar dalam keadaan sudah biasa dengan masjid. Dan kalau dia main, memang tugas dia main. Ada budak 2 tahun jolok buah kelapa sawit tu. Mana ada, bukan kerjaan dia cari piti dengan darah, faham? Budak-budak bangun nak main, nak makan, nak tidur. Bangun nak main, nak makan, lepas tu tidur. Bangun nak main, nak makan, nak tidur. Betul tak? Dia masuk bilik air, kita suruh mandi, dia main tak? Main. Tubik bilik air, bagi tuala, main pula. Mu retak aku retakmu. Faham? Lepas tu nak sikat rambut kat cermin, main tak? Main pula. Mu susu sikat aku lomong minyak rambut atas dahi. Faham? Apa kat meja makan, main pula. Main makuk, terik, sudu. Faham? Masuklah kereta, main. Kita bubuh mainan dalam kereta kita kalau bawa anak, supaya tak kacau kita. Kerana dia nak main, dia duduk saja. Ada budak masuk kereta umur 3 tahun. Ada itu. Mana ada? Main lah. Dalam masjid main tak? Main lah. Ni imam-imam besar, masjid negeri semua masa kecil main dulu. Tahu tak?
Lepas tu jangan marah orang bawa anak. Tapi bila kita tengok dia main, kita khabar. Adik, pergi semayang. Faham? Adik, jangan main air masuk dalam masjid. Adik, jangan bising, tak baik. Khabar gitu. Benda yang kita khabar tu dia akan loading dalam hati dia. Ada budak loading sejam, ada budak seminggu, ada budak 3 tahun. Faham lagi? Tapi setiap perkataan-perkataan yang baik akan simpan dalam hati dia. Akhirnya dia akan jadi orang yang hak masuk semayang tembak lagi. Budak orang qomat, masuk ah. Allahu Akbar. Dadang Fatihah bodoh. Kita nak marah apa ni? Lagi. Yang tak boleh lari ayah dia duduk sebelah. Allahu Akbar. Tengok ayah dia. Faham? Lari. Ayah dia rokok ada. Tahu tak? Tu budak-budak, faham? Dia lagi main dah. Tapi ijma' ulama' kanak-kanak dia akan masuk mula masa mana? Tayak akhir. Berlari hatuh duduk gitu. Faham lagi? Pasal apa? Pasal dia nak suruh khabar dia tu semayang. Itulah budak-budak Setiu, Besu, Kuala Lumpur, Mekah sama. Tahu tak? Ni balik panjat tiang. Tak pelik pasal kanak. Orang pelik tu noja khabar. Tok bila. Tu baru pelik. Faham? Tok imam berhenti mayang. Kiu. Tu baru pelik. Tak? Kalau kanak-kanak tak pelik. Cuma kita tengok dia main tipa orang. Adik, jangan main masuk semayang. Biar masuklah hati dia mau. Nah, itu cara dia. Melainkan kata ulama yang mengganggu berdoa lalu. Tu barulah kalau boleh kita tak bawa. Hok berat sangat. Tu lain. Contoh berat sangat tu imam sujud dicelok kain. Faham? Tu imam tak kalau lalang itu. Balik awal. Nampak habis peta setiu gemuruh ni. Sikit lagi kita buat ibadah patut mari rasa riak. Patut kita menyesal pula Tuhan terima insya-Allah. Orang yang buat amal akhirat tetapi ada riak, maka banyak berdoa gini, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Wahai Tuhan kami, jangan ambil balahlah atas kami andai kami tersalah, andai kami tak betul banyak kejahilan kami. Jadi kata ulama, kita insya-Allah Tuhan akan kembalikan balik pahala yang sudah tidak ada. Faham? Itu mudah bagi Allah. Lepas ambil wuduk, kita semayang sunat wuduk ke dulu atau tahiyat masjid? Semayang tahiyat masjid dulu. Lepas tahiyat masjid, sunat wuduk. Faham lagi? Lepas sunat wuduk, kita semayang qabliyah. Contoh qabliyah zuhur. Okey? Soalan seterusnya. Kita nak solat tempat tak ada air, pakaian kita kena najis. Bagaimana nak solat? Maka buang pakaian jangan sampai nampak aurat. Okey? Kerana air tak boleh tayamum. Untuk najis tak boleh tayamum. Tapi kalau tidak ada, buang jadi telanjang, maka kita kata pendapat yang pertama, solat juga dalam keadaan kain kena najis. Nanti dah dapat kain yang bersih, dapat air boleh basuh, wajib qada. Pendapat yang kedua, tak boleh semayang lagi sampai jumpa kain yang tidak ada najis. Saya syarat mengandung, apakah hukum masa sihat? Dan larat saya solat macam biasa, tapi kalau lengah, sakit pinggang, saya solat separuh biasa berdiri, separuh duduk, boleh. Ambil. Orang ni dia mengandung 8 bulan, 7 bulan, dah rok sangat. Jadi dia boleh semayang zuhur 2 rakaat berdiri, rakaat yang lepas 3 ke 4 dah rok nak berdiri, maka boleh duduk. Innad-din yusrun. Sungguhnya agama itu mudah. Nabi kata salli qaiman, semayang berdiri. Fa illam yastati' fa qaida. Kalau kamu tak mampu dah berdiri, duduk. Jadi kita 2 rakaat orang mengandung boleh berdiri lagi. Rakaat 3 nak bangun tahiyat akhir, nak bangun tahiyat awal berasa berat dah. Faham? Maka buat duduk dulu. Fa qaida, teruskan duduk. Okey? Yang tak bolehnya kita boleh diri, saja malas diri. Nak main duduk, tidak sah. Soalan seterusnya, apakah hukum kita ucapkan Merry Christmas kepada orang Kristian? Ada ulama mengatakan boleh, ada ulama mengatakan tak boleh. Kalau kita jadi pemimpin, ada ulama mengatakan pemimpin dengan rakyat itu dibolehkan.
Tak, cuma jangan kita anggap itu adalah perayaan orang Islam. Kita yang sebagai orang yang biasa ini, sebaik-baiknya kalau meragukan kita, tinggalkan. Da'ma yuribuka ila ma la yuribuka. Kalau ragu, maka tinggalkan yang meragukan kamu, kepada yang tidak meragukan kamu. Ucap tahniah, tahniahlah kamu berhari raya. Itu boleh. Soalan seterusnya, apakah arti Ruwaibidah? Macam mana kita nak kenal golongan ini? Ruwaibidah ini orang-orang jahil yang nak bercakap semua bab. Faham lagi? Contoh Ruwaibidah, orang bodoh tapi nak tunjuk pandai. Contoh tengok final Piala Dunia. Final Piala Dunia Brazil lawan Jerman. Dia orang anak ikan Dia tengok kat TV live. Siap aja. Belakang bola atau belakang. Faham lagi? Padahal yang lawan tu Brazil lawan Jerman. Juara dunia. Faham? Orang besuk boleh hajar lah TV. Faham? Itu contoh Ruwaibidah. Dia bodoh, dia rasa dia pandai ada ramai. Faham lagi? Tak faham lagi? Itu contoh kita kelakar sikit. Faham lagi? Dia pandai tak main bola? Dah, tapi dia boleh hajar Ronaldo. Apa Ronaldo dok lagi depan bola tu? Faham lagi contoh? Ni contoh. Gitulah kita lah ni. Dia ajar mufti, dia ajar tok guru, dia ajar ustaz, dia ajar balik ulama. Habis benda dia nak cara. Dulu kapal terbang jatuh, habis dia ulah bak kapal terbang. Padahal dia kerja kedai basikal, tapung tiup. Lagi. Kapal selam Indonesia hilang, jatuh bawah, meletup, dia ulah bak kapal selam. Habis benda nak cakap. Siapa Ashabul Kahfi, dia ulah kok. Faham lagi? Kita diam je lah. Jadi fitnah. Diam. Habis. Padahal dia tak baca surah Al-Kahfi, tak ngaji pun. Tafsir tak khatam. Tapi dia nak ni habis benda. Dia tak ambuh ketinggalan, nak tunjuk dia pandai serba-serbi. Ni Ruwaibidah. Segala hal. Siapa masalah vaksin, dia ulah vaksin. Begini. Dia kerja nak kata vaksin. Siapa Covid, dia Covid. Siapa pakai topeng, dia jadi mufti. Tahu tak? 3 mufti fatwa, 4,000 mufti lawan. Itu faham lagi Ruwaibidah. Orang bodoh yang nak cakap hal yang tidak layak dengan dia. Soalan seterusnya, apakah hukum sembelih binatang dalam kawasan tanah orang lain? Tak boleh. Kita tahu siapa tak boleh tanah orang. Jangan tahu siapa tanah orang. Dia nyapu tengok kat sebelah tak ada. Awak masuk belah. Daun-daun kayu tak boleh. Perbuatan itu salah di sisi syarak. Apakah hukum baca bismillah sebelum takbir? Dapat pahala atau tidak? Nabi ni tidaklah disebut bila nak takbir bismillahirrahmanirrahim. Nabi terus takbir. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam iza qama ila salah qala Allahu akbar. Adalah Nabi bila berdiri nak semayang, Nabi terus berkata Allahu akbar. Okey? Faham? Itu sunnah. Cuma barang siapa yang kata juga bismillah, dia tidak menganggap sebagai sunnah takbir. Cuma dia saja nak mulakan solatnya dengan bismillah. Ambil tabarruk, hukumnya harus dan dapat pahala. Okey? Begitu juga Nabi tak baca surah An-Nas sebelum solat. Kul a'udzu birabbin nas. Faham? Tapi ada orang baca. Tengok. Kalau dia beranggapan sunat baca kul a'udzu birabbin nas sebelum solat, salah pandangan dia. Tak ada orang kata lagu tu. Faham? Tapi kalau dia tujuan baca supaya tidak datang syaitan mengganggu dia dalam solat, tidak mewaswaskan dia nanti kerana ayat itu menghalau syaitan, tujuan tu dia baca. Faham tak lagi? Hukumnya harus. Pernah ditanya kepada ulama besar Mesir, Syekh Atiyah Saqar, Rais Lajnah Fatwa Universiti Al-Azhar, dia jawab dalam kitab Ahsanil Kalam, apakah hukum orang yang sebelum takbir dia baca surah An-Nas dulu minta berlindung daripada gangguan syaitan? Jawab Syekh, harus. Okey? Faham tak lagi? Soalan seterusnya,
Apakah hukum makmum yang sama semayang di tempat yang sama siang malam? Makmum tu tak mayang kat lain, kat tiang tu makmum. Jawabnya kau pandai dia lah. Nampak? Dia tak curi orang, tak ropok sambung. Dia tak buat alik peti sejik kat rumah dia, bang. Dia berhidup situ secara lah. Kau-kau dia mari masjid, buat kacau tak mau. Bang, cuma kalau sunnah Nabi suka semayang pada banyak tempat. Kerana setiap tempat yang kita sujud akan jadi saksi pada akhirat. Faham tak lagi? Soalan seterusnya. Nah, suami tak beri nafkah, wajib taat tak? Wajib taat. Suami berdosa sebab apa? Kerana tak beri nafkah. Jangan kita pula berdosa kerana tidak taat. Taat itu tetap wajib. Yang tak boleh taat ialah dua. Suami larang buat yang wajib, larang pakai tudung, haram taat. Yang kedua, suami suruh buat yang haram. Faham? Suami ajak minum arak, haram taat. Okey? Dah macam mana? Dah dia dak beri nafkah, kena taat. Taat wajib. Dah tu mana? Lapor ke mahkamah syariah. Itu hak kamu, ada hak. Minta alih kereta Exora Kelabu TBJ 5868. Lori nak terbit takut gesek. TBJ 5868 Exora warna Kelabu. Apakah hukum buat pertandingan makan banyak? Makan banyak dilarang agama. Maka buat pertandingan makan banyak, pertandingan yang dilarang agama. Man akala fawqa syiba' faqad akala al-haram. Orang yang makan banyak sangat, dia makan itu dibenci Allah. Faham? Islam tak larang makan sedap, yang larang makan banyak. Kenapa? Kerana makan banyak itu perangai orang kafir. Kata Nabi, orang kafir makan dengan 7 perut. Faham? 7 perut. Nabi kata kalau kamu nak jaga perut kamu gini, bagi 3 perut, 1/3 untuk makan, 1/3 untuk air minuman, 1/3 untuk pernafasan. Bang, jadi kita sampai penuh perut, makan penuh perut itu makan orang kafir, maka Allah benci. Okey? Jadi dilarang buat tandingan makan banyak. Lepas-lepas nak kan kita bodoh. Nak datang jangan buat dah benda lagu tu, tak molek neh. Buah sawit saya kutip 2-3 utir buat ngai ikan keli, boleh atau tidak? Jawabnya, kalau tuan dia tidak izin, sutir pun tak boleh. Tapi kalau memang menjadi kebiasaan tuan dia tak ambil dah, kalau sutir 2 lagu tu, hukumnya harus. Faham tak? Harta orang jangan buat macam harta kita. Harta kita lain, orang lain. Kalau ada dah surat atau tulisan atau percakapan tuang dia tak suka ambil, jangan ambil. Tapi kalau adat kata kalau gini tuang dia dah ambil dah, hak gabur 5 nautir tarupuk ni, faham? Jadi itu hukumnya harus. Kerana urus itu juga dipakai syarak. Soalan seterusnya, apakah hukum ke atas tuang ayamnya berak tempat wuduk masjid? Jawabnya, tuan ayam kena datang basuh. Ayam tak wajib basuh. Soalan seterusnya, hafazan Quran ketika haid boleh tak hafaz Quran? Jawabnya, hafaz di dalam hati. Kalau tak boleh, gerak-gerakkan bibir tanpa mengeluarkan suara. Tetapi jika kita tidak mengulangi Quran dengan berbunyi, hilang ayat Quran, maka ikutlah pandangan mazhab Maliki yang membenarkan. Soalan seterusnya, niat wuduk untuk solat saja, boleh tak kita guna wak sentuh Quran? Kata ulama fiqh, siapa niat berwuduk untuk semayang, boleh untuk segala benda, kerana semayang lebih tinggi daripada amalan yang lain. Tapi jika dia niat wuduk untuk sentuh Quran saja, tak boleh solat, kerana solat lebih tinggi daripada itu. Faham? Itu pandangan ahli fiqh. Soalan seterusnya, siapa nak soalan lisan, nak tanya cepat? Ada tak? Nak balik dah?
Soalan terakhir yang bertulis pengantin perempuan pakai baju labuh, ada budak seorang tukang pegang ekor dia akak tak muri selerek tanah. Apakah hukumnya? Hukum tengok qadar angkat. Kalau angkat tak muri bereret boleh. Akak sampai puing tubik punggung itu tak boleh. Kerana nampak aurat. Nak, banyak pengantin hak tubik punggung dua ni. Pengantin akak kain hak tubik nampak punggung, nampak peha dua ni banyak. Di masjid. Bila balik lagi muslimat, takut ke kemucuk akak kain gini balik rumah. Tahu tak? Tok siok suluh kat belakang orang dekat. Puing, moklong punggung puing. Nak, haram hukumnya. Nah, pengantin tak macam mana tak? Ni ramai balik sejik, balik surah selok kain. Nak, apa mu selok molong mucuk, tambah mucuk. Muslimat zaman Nabi kain heret atas tanah sejekat. Gila kotor kain daripada orang nampak putih dia. Kita selok kain. Bila duduk kat belakang ikat tinggi kain dah. Lagi. Maklum jawab tengok orang lah. Goyang gitu tak? Tapi bukan anak ikan lah, gemuruh tu. Haram lagu tu. Jadi kalau dah buat ekor panjang gaung, tujuan nak mengikut pengantin orang kafir, dilarang syarak. Jangan ikut orang kafir. Tapi memang dia labuh, nak takut sakut, takut apa, budak ada pegang seorang, hukumnya harus. Tapi labuh buat ekor nak ikut orang kafir, jangan. Kerana kita lebih mulia dari orang kafir, jangan ikut orang yang lebih hina daripada kita. Faham? Soalan lisan cepat nak balik. Buang mic. Satu surah dalam satu kampung tu, lepas tu time waktu maghrib ke asar subuh jarang ada orang. Dia waktu subuh cuma ada dalam 2-3 orang. Kadang-kadang tak ada tu. Lepas tu? Jadi apa hukum bagi penduduk situ? Dia setiap satu mukim kena ada tempat dibuat solat jemaah. Kalau ada berbilang-bilang masjid surau banyak, tak mengapa asalkan ada, sudah ada. Faham? Sebab itulah sebaik-baiknya jangan bagi ada kosong. Ada 2 orang sudah memadai fardu kifayahnya. Yang sebenarnya bukanlah bila ada satu mukim 40 masjid, 40 kena ramai. Tak. Sebetulnya satu masjid, satu mukim. Sebab zaman kita ni satu mukim banyak. Surau 5, masjid 3. Nak dapat ramai tu tak boleh lah. Dengan penduduk. Nampak tak? Jadi siapa yang pergi 4 orang saja pergi. Kadang-kadang duduk tabligh ada. Orang lain tak mari. Dia patut 400 pahala mari. 4 orang budak tabligh tu dia seorang dapat 400. Untung dia. Atas orang tak mari. Faham? Orang tak mari bukanlah berdosa, tapi dapat satu semayang. Orang lain RM27 dia seria. Okey. Lagi soalan. Ada duit tambah bui kemak dengar molek orang besuk. Kalau mak ayah kita senang, sunat kita beri hadiah termasuk duit atau harta. Kalau mak ayah kita susah, wajib kena beri. Ingatlah, mak ayah kita senang, bukan seorang miskin, sunat beri. Mak ayah kita susah, wajib beri. Faham? Lagi soalan. Wajib. Tu email tak baca bismillah. Patutnya baru 19 huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba tu imam bismillahirrahmanirrahim. Mana nya? Okey. Katanya Nabi SAW, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah solat orang yang tak baca Fatihah. Fatihah ini 7 ayat. Kita ikut mazhab Syafi'i wajib kata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um,
Bismillahirrahmanirrahim ayatun minal Fatihah. Bismillah itu ayat daripada Fatihah. Bismillah ada berapa huruf? 19. Mula dengan ber. Nak sebut bismillah tutup lu mulut. Bang. Tutup lu. Bis. Baru bunyi bis. Jangan ranga lu. Bis. Jadi gitu. Faham lagi? Tutup lu mulut. Buka bis. Faham? Jadi Tok Imam patutnya Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ber. Tapi buat cik ni kata Tok Imam tu Bismillah. Faham? Okey. Yang pertama sekali kena ambil beberapa orang qari yang mahir Quran, dengar imam baca. Kalau kita seorang dengar, boleh jadi kita betul, boleh jadi kita salah dengar. Okey? Panggil 2-3 orang yang pandai Quran, dengar juga. Bila dengar sahih, tu imam tu memang bismillah, kena tegur tu imam. Jangan tegur depan orang ramai, jangan tegur depan tu imam, tak betul baca, jangan. Aib tu imam, faham? Kak tak ada orang cakap molek kena hormat tu imam. Okey? Tu imam ya kawan bawa 2-3 orang dah ni pandai Quran, dia kata tu imam tak baca bis. Jadi nak betul lah jadi molek. Gitu. Tak. Jangan rendah-rendah orang, okey? Jadi panggil orang pandai sahih. Bak kadang-kadang tu imam sebut tapi perlahan. Hak dengar diri kita bismillah je. Takut gitu. Terima kasih Pak Cik. Lagi soalan. Waalaikumsalam. Tabung apa? Pendidikan. Lepas tu? Tak kena zakat. Duit sumbangan untuk orang ramai tak kena zakat. Dia individu. Okey? Tabung awak celeng gajah. Kena. Lagi nak tanya? Tak ada dah. Lagi. Makmum masbuk. Okey? Okey, kita siapa tu imam baca ayat dah. Inna a'tainakal kausar. Okey, kita Allahu Akbar. Fasalli li rabbika wanhar. Kita pun bismillahirrahmanirrahim. Inna syani'aka huwal abtar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dia pun Allahu Akbar. Kena rokok. Tak payah baca Fatihah. Baca sekadar sempat saja. Okey? Kalau tak ada, kita sapa Allahu Akbar. Tu imam Allahu Akbar. Lagi. Pun tak payah baca, terus rokok. Man adrakal imam fir raqaq faqad adraka raq'atan. Siapa yang sempat imam dalam rokok, dia dapat rakaat. Jelas lagi. Tak betul. Baca yang wajib ialah bila imam belum rokok. Kita siapa imam dah rokok lagi. Ujung ayat dah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ujung dah. Dah rokok lagi. Kita Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita Allahu Akbar. Tak wajib baca. Man adrakal imam fil raqaq faqad adraka rak'ah. Siapa sempat imam dalam rokok dapat rakaat. Faham tak lagi? Kerana apa? Tu imam tanggung. Tu imam tanggung. Faham? Yang wajib baca ni kalau kita sapa imam dah rokok lagi. Wajib baca Fatihah walaupun sikit. Faham? Tu baru betul. Lagi soalan. Apakah perbezaan Wahabi dan Aswaja? Aswaja, ahli sunnah dengan Wahabi, perbezaan dia. Ahli sunnah wal jamaah ini dia mengikut pandangan-pandangan ulama mazhab dalam hal-hal porok. Okey? Wahabi tak nak ikut, dia nak ikut Quran dan hadis direct. Jadi bolehkah kita ikut Quran dan hadis direct? Tak boleh.
Tak, kita perlukan penjelasan-penjelasan. Anak-anak kita bolehkah beli buku teks sekolah, tak payah cikgu baik ajar, terus baca di rumah, pergi periksa, boleh tak? Boleh tak gitu? Tak boleh lah, jadi salah faham nanti. Perlukan sekolah untuk cikgu ajar buku yang sama, tapi cikgu terang apa maksud buku ini. Begitulah Quran dan hadis. Quran perlukan ulama tafsir untuk khabar apa makna ayat yang sebenar. Jangan kita sendiri tafsir. Faham? Lagi orang Telemong tafsir lain, orang Sungai Tong tafsir lain, anak ikan tafsir lain, bapak ikan tafsir lain pula. Faham? Bunuh kanuh habis. Tak, kena ada orang yang tukang pasang, namanya ulama. Faham tak lagi? Jadi ulama beri penjelasan, kita ikut dalam fiqh, kita ikut ulama ni. Dalam tafsir kita ikut ulama ni. Dalam ilmu nahwu kita ikut ulama ni. Dalam qiraah Quran kita ikut bacaan ini, qiraah ini. Faham? Itu bezanya. Kemudian pula Nabi datang ini dia untuk mengislamkan orang-orang yang kafir. Adapun yang disebut awak tadi malah kita nak sebut, dia mengkafirkan orang Islam. Itu pelik. Nak amalan ni haram, amalan ni haram, amalan ni haram. Semua benda sesatnya. Itu salah. Okey? Benda yang sesat ini benda yang jelas di dalam hadis. Kita kata sesat, Nabi kata sesat, saya kata sesat. Betul. Nah, tapi apa pandangan yang ijtihad tak boleh kita kata sesat. Wallahu alam. Terima kasih kepada semua yang telah bertanya soalan lisan dan soalan bertulis. Okey? Yang telah memberi sumbangan derma, pihak Masjid Anak Ikan dahulukan ucapan jutaan terima kasih. Yang pahala berlipat ganda Allah sudah sediakan di akhirat sana. Mohon maaf andai terkasar terkurang. Semoga dipertemukan pada kali yang lain. Allah manfa'na bima 'allamtana, alimna bima yanfa'una, rabbana zidna ilma, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.